Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini kita nak sambung kembali menghasilkan laporan projek reka bentuk sistem aquaponik di bahagian 2. Jadi murid-murid bolehlah bersedia dengan buku teks seperti biasa. Okay, pada kelas yang lalu kita telah buat di bahagian pengenalan, isi kandungan dan seterusnya sehingga ke lakaran. Jadi saya harap murid-murid telah pun membuat bahagian ini. Diharapkan tidak bertangguh lah kerana tempoh yang diberi untuk menyiapkan model aquaponik beserta dengan lengkap laporan diberikan dalam tempoh 2 minggu. Okay? Sebab lepas ni kita nak beralih pula ke bab yang terakhir iaitu reka bentuk makanan. Baiklah, kita pergi kepada tajuk 4.3 iaitu borang analisis elemen dan prinsip reka bentuk sistem aquaponik. Jadi anda telah pun membuat lakaran yang merupakan TP3 dalam bab ini. Jadi berdasarkan lakaran yang telah dibuat itu, anda sepatutnya boleh menganalisis elemen dan prinsip berdasarkan lakaran yang dihasilkan. Jadi sebagai contoh, pada contoh laporan ni ada disediakan jadual borang analisis. So sama ada anda boleh salin semula jadual ini ataupun photostat dan tampal di folio ataupun di buku nota RBT anda sebagai laporan. Tak kisah. Okay, janji anda melengkapkan bahagian borang analisis ini. Okay, sebagai contoh dah tentu pada lakaran anda mempunyai garisan. Jadi anda bolehlah tandakan tik pada garisan. Okay, dan pada analisis elemen ni, okay, keterangan bagi analisis elemen anda boleh rujuk di muka surat 129 buku teks. Okay. Okey, kat sini pada muka surat 129 buku teks anda ni ada dua jadual yang diberi. Okey, satu jadual analisis elemen dan satu lagi jadual analisis prinsip. Jadi berdasarkan lakaran yang anda hasilkan, tolong analisis apakah elemen dan juga prinsip yang ada pada lakaran tersebut. Dan keterangannya anda boleh rujuk pada ayat ini ya. Ayat ini memberikan ayat keterangan. Jadi anda boleh lengkapkan dalam jadual analisis dan elemen tadi. Okey. Okey, baiklah. Kita beralih pula ke seterusnya. Ke tajuk 4.4 iaitu model reka bentuk sistem aquaponik. Okey, bagi model reka bentuk sistem ni, inilah gambar yang saya minta awak ambil selesai anda menghasilkan model reka bentuk aquaponik. Jadi gambar tersebut perlu diletakkan di dalam laporan, tetapi kita ambil juga kekangan anda sekiranya tiada printer, tak perlulah print gambar tersebut. Okay, cukup sekadar anda hantar gambar tu kepada saya. Okay, tetapi sekiranya ada kemudahan printer dan akses komputer di rumah anda, bolehlah anda print gambar ini. Okay, gambar yang dari anda ambil menggunakan telefon tu. Okay, kemudian anda boleh tampal di dalam folio ataupun laporan anda. Okay, ini diberi kelonggaran lah kepada murid-murid yang tiada printer di rumah, tidak perlu print ya. Okay, baik, kita tengok ke 4.5, kos pengeluaran projek. Okay, kos pengeluaran projek ini anda kena buat anggaran dan anda kena tahu berapa kos pengeluaran projek. Ini bagi membiasakan anda, okay, supaya anda dapat faham berapa kos pengeluaran bagi projek yang anda hasilkan. Setiap produk yang kita hasilkan mesti ada kos pengeluaran. Okay? Jadi kos pengeluaran ni juga kita telah belajar sewaktu di tingkatan 1 yang mana anda telah buat pada pengurusan projek serta projek brief. Okay, jadi tolong ingat balik. Jadi dalam kos pengeluaran projek mesti ada kos bahan. Kos bahan ni adalah apa sahaja komponen ataupun bahan yang terlibat sepanjang anda membuat model reka bentuk aquaponik ni, seperti tangki ikan, bekas tanaman, okay, media tanaman, okay, anda ada beli batu-batu kecil tu ke contohnya, okay, anda ada beli anak pokok, tu semua melibatkan kos bahan. So boleh tulis kos bahan tu di sini.
dan berapa jumlah kos bahan tersebut. So, andai kata bahan yang anda dapat itu anda tidak beli di kedai tetapi memang ada di rumah anda juga perlu tulis berapa anggaran harganya. Okey, sebab produk-produk tersebut memanglah secara dasarnya anda dapat percuma saja, tapi bahan itu tetap ada kos dia. Okey, jadi anggarkan saja berapa harga komponen tersebut. Okey, berserta dengan berapa kuantiti yang awak gunakan serta ukuran ni pun anggaran. Okey. Okey, pergi kepada kos upah pula. Kos upah ni adalah bilangan pekerja yang digunakan, okey, yang terlibat sepanjang menyiapkan projek awak. Okey, katakanlah ahli keluarga awak ada membantu. So, secara tak langsung mereka diandaikan seperti pekerja lah yang menyiapkan produk ini. Okey, jadi boleh tulis kat 3 orang ke, 4 orang ke, ataupun 2 orang ke, okey, ataupun seorang saja dia tetap dikira sebagai pekerja. Jadi kadar upah berapa ringgit yang diandaikan atau dianggarkan, okey, sekiranya nanti anda menjadi seorang pengusaha produk ataupun seorang usahawan. Anda perlu tahu berapa kadar upah yang anda perlu beri kepada pekerja anda dalam sejam. Okey, jadi boleh anggarkan kat sini RM5 sejam ataupun RM10 per jam. Okey, tempoh masa berapa jam? Okey, tempoh masanya. Dan pengiraan kos upah tu adalah bilangan pekerja. Kita darabkan dengan kadar upah dan tempoh masa. Jadi kita akan dapat kos upah keseluruhan. Okay, cost overhead pula adalah berkaitan dengan bil elektrik, bil air yang terlibat sepanjang anda menyiapkan produk ini. Ini juga anggaran, okay, katakanlah 50 sen, okay, ataupun 20 sen. Okay, anda boleh tulis agak-agak anda bil elektrik dan bil air yang ada di sini supaya dapat jumlah cost overhead. Jadi ketiga-tiga kos ini, kos bahan, kos upah dan kos overhead perlu ditambah. Okey, ditambah keseluruhannya dan anda dapatlah kos pengeluaran projek. Kat sini lengkapkanlah kos pengeluaran projek supaya ada kos tersebut lah. Okey, kita pergi kepada 4.6 pula, senarai semak penilaian model reka bentuk sistem aquaponik. Okey, ini juga berkait dengan TP5, okey, yang ada pada PBD anda, di mana anda boleh menjustifikasikan penilaian, okey, dan bagi reka bentuk sistem aquaponik anda. Jadi kat sini anda perlu tandakan right pada kriteria-kriteria yang memenuhi spesifikasi penilaian yang dibuat. Okay, biasanya spesifikasi penilaian model ni kita lebih elok tanya kepada orang lain yang tidak ada kaitan dengan apa yang kita buat. Okay, maknanya boleh jadi pelanggan ataupun boleh jadi ahli keluarga lain yang tidak membantu kita sepanjang penilaian model ini. Saya juga berhak, okay, atau saya juga boleh menilai model reka bentuk ini berdasarkan kriteria-kriteria ini. Okay. Dia ada skala, 1 adalah sangat lemah, 2 lemah, 3 memuaskan dan 4 baik. Dan anda juga boleh, okay, boleh menilai juga, tapi sebaiknya kita tanya pendapat orang lain lah, sebab bila kita sendiri buat produk itu, kita rasa itulah produk yang terbaik kita buat, tapi ada perbezaan pendapat dan pandangan bagi orang lain. Okey, jadi kita boleh rujuk muka surat 143 supaya kita lebih tahu, 133 supaya kita lebih tahu apa yang dimaksudkan dengan kriteria penilaian reka bentuk sistem ni. Okey, pertama, aspek kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Jadi ada dalam produk atau reka bentuk awak ni, kreativiti idea dan keaslian reka bentuk tu datang daripada diri awak sendiri, okey, ataupun ia adalah kaedah baru yang diinovasikan. Okey, yang penting dia memberi manfaat lah kepada pengguna. So sekiranya anda rasa ada kecenderungan inovasi, ada kreativiti dan reka bentuk itu memang reka bentuk asli, memang anda sendiri yang buat, so anda boleh tandakan pada skala yang bersesuaian lah, skala yang baik lah. Okey, kemudian kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan juga penampilan. Produk anda ni mempunyai daya tarikan. Dia boleh mempengaruhi pengguna ataupun dia dah mampu membawa mesej tertentu yang memberikan nilai tambah
kepada produk dan pengguna itu. Ini yang dimaksudkan dengan kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan juga penampilan. Jadi selain daripada itu, ada juga ciri-ciri mesra alam sekitar, yang terdapat pada reka bentuk. Jadi ada ciri-ciri ini, so boleh tandakan pada kriteria penilaian itu. Yang ketiga adalah kecenderungan fungsi dan praktikal, iaitu kekuatan bagi memenuhi sasaran pengguna, ada memenuhi keperluan semasa dan mampu menyelesaikan masalah. Jadi ini boleh berbalik-balik pada masalah. Sekiranya apa yang anda lakukan ini anda rasa dapat menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluan semasa, masa kini, so dia adalah kat situ kecenderungan fungsi dan praktikal. Kriteria seterusnya yang keempat adalah ergonomik. Ini adalah maksudnya mengimbangi interaksi penggunaan antara pengguna dan persekitaran dengan produk secara fizikal atau psikologi. Sebagai contoh, produk itu memberikan keselesaan, memudahkan penggunaan. Ada banyak fungsi yang menyelesaikan banyak masalah, dan ada ciri-ciri keselamatan. So itu adalah ergonomik. Dan yang terakhir adalah kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Idea reka bentuk itu dapat menerangkan kebolehan pembuatan, rupa bentuk, penggunaan bahan, teknologi dan ada kebolehpasaran. So ini adalah 5 kriteria untuk menilai model reka bentuk sistem aquaponik. Actually kriteria ini juga digunakan dalam apa sahaja rekaan ataupun reka cipta produk. Jadi ada 5 kriteria ini menunjukkan produk itu produk yang baiklah. Kita pergi balik kepada laporan seterusnya. So bahagian ini 4.6, anda boleh tandakan right pada bahagian yang kesesuaian. Bahagian yang anda rasa mempunyai kriteria itu mengikut skala ini. Tapi sekiranya anda rasa tiada, contohnya pada kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian ni kurang, jadi boleh letakkan pada skala 1 dan 2. Ianya tidak menjadi masalah sekiranya anda rasa projek anda itu sangat lemah. Apa yang kita nak dalam PBD ni ialah anda buat sendiri, anda boleh lakukan. Jadi bila anda buat dan anda nilai sendiri, so kita tahu anda berada di tahap yang mana. PBD ni tak susah, anda buat, anda dapat markah PBD itu. Dia berdasarkan, saya tak tengok sangat pada yang sangat-sangat lemah ni. Jadi bila anda buat, kita nampak daya usaha anda untuk menyiapkan PBD yang kita taksirkan anda mampu lakukan. Jadi kita tengok pada perkara 4.7, kekuatan dan kelemahan model. Sekiranya daripada penilaian tu tadi anda dapat kenal pasti ada kriteria-kriteria yang sangat lemah. Antara 5 kriteria yang telah saya terangkan ni tadi, ada perkara yang anda rasa itu adalah kelemahan. Jadi anda boleh tuliskan pada perkara 4.7 ni. Dan anda rasa produk anda juga mempunyai kekuatan, so anda boleh listkan juga di 4.7 ni. Apakah kekuatan produk dan apakah kelemahan produk. Itu anda saja yang tahu apakah kekuatan dan kelemahan. Cuba fikirkan. Dan bahagian 5, bab 5.0 iaitu penutup. Kita boleh anda boleh ambil ayat penutup ini untuk dibuat ataupun disalin dalam folio anda, tak ada masalah. Pergi kepada cadangan penambahbaikan 5.1, cadangan penambahbaikan model reka bentuk sistem aquaponik. Ini kita rujuk balik pada kelemahan yang anda dah senaraikan tadi. So, sekiranya ada satu kelemahan, satulah. Sekiranya anda dapat kenal pasti ada 3 kelemahan. Banyak kelemahan anda dapat kenal pasti. Sebenarnya banyak kelemahan anda dapat kenal pasti lagi baik. Sebab anda nampak, anda dapat menilai. Jadi bila kelemahan tu anda dah nampak, so tuliskan di dalam jadual ini dan anda perlu come out dengan cadangan penambahbaikan. Saya bagi contoh. Contoh kelemahannya adalah tangki ikan kecil. Sedangkan ikan nanti akan makin membesar. So anda boleh buat cadangan penambahbaikan, gunakan tangki yang lebih besar.
Okey, bila guna tangki yang lebih besar pula, mungkin kat situ pun dah jadi satu kelemahan juga sebab anda susah nak alihkan nanti. Mungkin nanti anda jenis ingin mengalihkan barang, okey? Maksudnya nanti bila guna tangki yang besar, tanaman yang tempat tanaman yang besar, mungkin satu masa nanti anda nak alihkan. So dah susah nak alihkan tangki tersebut. Okey, ataupun dah susah nak alihkan model tersebut. Jadi kat situ kelemahannya tangki terlalu besar dan sukar untuk dialihkan. Okey, jadi cadangan penambahbaikannya buat satu model ataupun sistem aquaponik yang mempunyai roda dan boleh digerakkan. Itu contoh. Jadi saya berikan kelemahan dan contoh bagi cadangan penambahbaikan. Ini terpulang kepada produk anda lah. Anda yang tentukan apakah kelemahannya. Jadi dah kena pasti boleh come out dengan cadangan penambahbaikan. So pergi kepada bab 6.0 pula, bibliografi. So kalau kita tengok kat sini ada satu rujukan buku dan juga buletin. Jadi anda boleh tulis untuk bahagian bibliografi. Bibliografi ni kalau anda perhatikan dia ada format penulisan. Ini adalah format penulisan bagi membuat rujukan untuk mana-mana laporan. Okay? Jadi perlu ikut. Dia perlu ada nama pengarang, kemudian ada kurungan tahun bila diterbitkan dan nama judul ataupun nama tajuk laporan tersebut. Mesti ditulis dalam keadaan ataupun tulisan yang italic. Okay, yang sengit ni macam ni. Okay, kemudian perlu dituliskan siapakah penerbitnya. Sekiranya ada muka surat bagi rujukan tersebut ataupun berapa edisi keberapa diterbitkan, perlu ada volume dan sebagainya. So ini adalah format dia, memang kena tulis macam ni. So bab 7.0 lampiran, ini sekiranya ada, okay, ada apa-apa senarai bahan lain yang boleh dimasukkan dalam laporan anda, silakan boleh tambah. Tapi sekiranya tak ada, so awak boleh kosongkan saja bahagian ni. Okay, jadi saya dah terangkan untuk bahagian 2 bagi penyediaan laporan reka bentuk sistem aquaponik yang merupakan TP6. So saya harap anda dapat gunakan masa cuti anda dengan baik, okey, dengan berhemah dan bermanfaat untuk bab ini. Okey. Okey, itu sahaja. Sekian. Sekiranya ada apa-apa masalah boleh terus rujuk kepada saya. Okey, saya akan membantu anda dalam menyiapkan laporan ini bagi mencapai TP6 dalam reka bentuk aquaponik. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.